Zelensky membawa huru-hara ke Rusia selepas satu arahan tergempar bertukar menjadi penghinaan kepada Rusia di tengah-tengah pentas antarabangsa Putin. Pada hari Khamis, 4 Jun 2026, imej yang membebani Kremlin bukan sahaja asap di atas St. Petersburg yang saya sudah laporkan di saluran ini, tetapi juga imej Presiden Ukraine membawa perang ke wilayah Rusia. Sementara beliau bersiap untuk duduk bersama pemimpin G7 di Perancis dalam ruang diplomatik yang telah Putin hilang sejak pencerobohan ke atas Ukraine. Rusia berjanji keselamatan, tetapi sudah tidak mampu menghalang perang daripada sampai ke jantung rejim, sesuatu yang Moskow gagal lindungi. Kenapa Zelensky mendapat pentas dunia? Bagaimana arahan segera ini menjadi tamparan kepada Kremlin? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Saya sudah maklumkan di saluran ini bahawa serangan itu berlaku pada awal pagi 3 Jun di kawasan St. Petersburg apabila drone Ukraine menyerang terminal minyak bandar itu dan kemudahan tentera yang berkaitan dengan struktur perang Rusia. Operasi itu berlaku tepat ketika Kremlin cuba menggunakan forum ekonomi untuk menjual kepada dunia imej Rusia yang kuat, stabil dan tidak dapat disentuh. Tindak balas Kiev adalah terancang. Sementara para usahawan, pegawai dan sekutu Moskow tiba untuk acara itu, asap hitam naik berhampiran bandar tersebut dan menunjukkan bahawa jarak dari barisan hadapan sudah tidak lagi menjamin ketenangan untuk Putin. Terminal minyak St. Petersburg tidak dipilih secara kebetulan. Ia adalah satu komponen penting dalam pergerakan bahan api dan produk yang berkaitan dengan ekonomi Rusia. Dengan menyerang struktur ini, Ukraine bukan sahaja mencari kesan visual. Kiev mahu menyerang bahagian yang menyokong mesin perang yang Volodymyr Zelensky telah pun memanggil tindakan seperti ini sebagai sekatan jarak jauh. Satu cara terus terang untuk mengatakan bahawa jika Moskow menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap bandar-bandar Ukraine, Ukraine akan membalas terhadap struktur yang menyokong perang di dalam Rusia sendiri. Terdapat kerosakan, terdapat asap, terdapat gangguan terhadap naratif kawalan, dan terdapat rasa malu pada saat Vladimir Putin cuba mempamerkan kekuatan ekonomi. Pertahanan udara Rusia mungkin boleh mengumumkan pemintas, tetapi tidak dapat memadamkan imej yang tersebar. Bandar lambang Putin diserang drone Ukraine ketika rejim sedang mempersiapkan pertemuan propaganda ekonominya. Arahan segera dalam Kiev muncul dalam senario ini. Volodymyr Zelensky menuntut pegawainya sendiri supaya lebih pantas dalam penghantaran kontrak dan keputusan berkaitan pertahanan udara. Ketidakselesaan beliau ada sebab yang jelas. Rusia telah memperhebatkan siri serangan dengan peluru berpandu dan drone terhadap Ukraine, dan Kiev memerlukan lebih banyak perlindungan daripada serangan balistik. Presiden Ukraine tidak hanya meminta senjata daripada Barat. Dia sedang mendesak jentera dalam negaranya sendiri supaya tidak membuang masa. Kerana setiap kelewatan dalam pertahanan udara memberi ruang kepada lebih banyak kemusnahan di bandar-bandar Ukraine. Di sinilah penghinaan terhadap Kremlin mendapat satu lagi lapisan. Sementara Putin cuba menunjukkan bahawa dia masih mengawal rentak perang, Zelensky muncul sebagai pemimpin. Pemimpin yang menuntut hasil di dalam negaranya, menyerang sasaran ketenteraan dan ekonomi Rusia, dan masih bersedia untuk hadir ke G7 sebagai tetamu utama dalam agenda keselamatan. Pertemuan itu di Evian, Perancis dijadualkan antara 15 hingga 17 Jun. Dan jangkaannya ialah Zelensky akan membincangkan pertahanan udara, tekanan terhadap Moskow dan sokongan ketenteraan bersama pemimpin-pemimpin demokrasi industri utama. Kehadiran itu di O mempunyai berat politik yang besar. Sebelum perang berskala besar, Putin menggunakan forum antarabangsa untuk menjual kuasa dan pengaruh. Sekarang, yang sepatutnya duduk di meja bersama pemimpin terkuat blok barat ialah Zelensky. Rusia telah berada di luar lingkaran utama dan Ukraine telah memasuki pusat perbincangan mengenai keselamatan Eropa, senjata, sekatan, dan masa depan perang. Kemungkinan pembukaan fasa baharu rundingan Ukraine dengan kesatuan Eropa menukuhkan lagi perubahan ini. Selepas bertahun-tahun sekatan dan ugutan diplomatik, penentangan terhadap Kiev dalam blok tersebut mula berkurangan. Hungary, yang sebelum ini menghalang sebahagian daripada proses itu, kini mula memberi isyarat untuk berundur dan kesatuan Eropah telah bergerak untuk memulakan kumpulan pertama rundingan dengan Ukraine dan Moldova.
Bagi Moskow, ini adalah satu lagi tamparan politik kerana pencerobohan yang sepatutnya menarik Kiev kembali ke orbit Rusia akhirnya menolak Ukraine lebih jauh ke arah barat. Belarus juga telah turut terlibat dalam ketegangan ini. Menteri Pertahanan Belarus bercakap tentang kebarangkalian tinggi berlakunya konflik yang melibatkan Rusia, Belarus dan NATO dalam ucapan yang dibuat mengikut logik Moskow. Ucapan itu bertujuan untuk meningkatkan ketakutan, mewajarkan pemiliteran dan cuba menunjukkan bahawa blok Rusia masih mempunyai sekutu yang bersedia untuk memperkeras tindakan. Tetapi, kesannya juga menunjukkan rasa tidak selamat. Jika Kremlin benar-benar berasa selesa, mereka tidak perlu menjadikan setiap mesyuarat ketenteraan sebagai amaran perang global. Krisis bahan api di wilayah-wilayah Rusia menambah lagi tekanan. Sekatan di stesen minyak, kesukaran bekalan dan serangan berterusan terhadap infrastruktur tenaga menunjukkan bahawa perang sudah memberi kesan kepada kehidupan harian rakyat Rusia. Putin kini berdepan masalah komunikasi dan peperangan pada masa yang sama. Jika beliau mengakui keterukan serangan itu, beliau mengesahkan bahawa wilayah Rusia terdedah. Jika semuanya dikecilkan, ia akan menimbulkan kemarahan golongan nasionalis yang menuntut tindak balas lebih tegas. Jika pertahanan udara dipindahkan untuk melindungi bandar-bandar simbolik, kawasan lain akan terdedah. Jika tumpuan kekal di barisan hadapan, beliau menerima bahawa struktur dalaman akan terus diserang. Zelensky telah mengambil kesempatan terhadap percanggahan ini. Propaganda Rusia cuba menggambarkan Forum Saint Petersburg sebagai bukti keadaan kembali normal. Hakikatnya memberi mesej yang berbeza. Para pelawat datang untuk berbincang tentang penyagaan, kestabilan dan masa depan, sementara perang muncul di langit bandar itu. Kontras ini amat memudaratkan untuk Putin kerana ia mencederakan asas naratif domestiknya, iaitu janji untuk mengawal keadaan. Pemimpin Rusia itu membina imejnya dengan mengatakan bahawa beliau akan melindungi Rusia daripada huru-hara. Sekarang, huru-hara muncul di dalam pentas yang beliau pilih untuk berlagak sebagai pemenang. Zelensky juga tahu bahawa G7 akan menjadi gelanggang untuk tuntutan. Dia tiba di pertemuan itu dengan mahukan lebih banyak pertahanan udara, lebih banyak tekanan ekonomi terhadap Moskow, dan lebih pantas dalam penghantaran sokongan. Ukraine telah mengalami serangan hebat dalam beberapa hari terakhir. Dan Presiden Ukraine akan menggunakan siri serangan ini untuk berhujah bahawa setiap sistem pertahanan yang dihantar terlalu lewat akan mengorbankan nyawa dan memusnahkan infrastruktur. Perbezaannya ialah dia tiba di pertemuan itu dengan kelebihan politik. Moskow mahukan pentas ekonomi, Kiev memberikan pendedahan ketenteraan. Putin mahu mempamerkan tetamu, Zelensky menunjukkan jangkauan. Kremlin mahu mengawal imej hari itu. Asap telah mengawal imej untuknya. Langkah seterusnya mesti menjadi perlumbaan untuk pertahanan udara, drone jarak jauh dan perlindungan infrastruktur. Rusia cenderung memperkuat titik strategik berhampiran pelabuhan, pangkalan dan kilang penapisan. Ukraine cenderung mengulangi kaedah terhadap sasaran yang menyokong peperangan. Di bidang diplomatik, Zelensky akan cuba mengubah penghinaan terhadap Rusia menjadi hujah untuk mempercepat keputusan di G7 dan Kesatuan Eropah. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.